umrah di umrah di Mekah. Lepas tu pun pergi ziarah Rasulullah. Takdir Tuhan ada yang hatta nampak Nabi dengan mata kepala. Tapi dia sendirilah orang itu nampak dia seorang nampak. Masuk dalam raudhah duduk doa. Duduk doa di raudhah pun tiba-tiba nampak ada orang lelaki duduk di depan raudhah tu, di tiang tempat dia doa tu, dekat dengan tiang taubat tu, Nabi duduk diri. Dia tak tahu lagi Nabi, cuma dia nampak ada orang lelaki duduk diri, kepala dia terlumpuk dengan kain. Kawaran itu kain. Pakai jubah putih bersih duduk di dinding ni duduk diri. Buat dia dah berdoa ni, duduk perasan lah lagu nampak bercahaya terang ni. Tak tengok lagi duduk doa tu. Doa. Kata duduk doa tu berwangi. Wangi itu menyebabkan, wangi yang menyebabkan air mata yang tercucuran. Tak tahu sebab apa. Sebab macam hati kita kena renggut ni. Air mata yang tu jatuh menangis, tak tahu sebab apa. Lain macam doa tu khusyuk. Tambah-tambah bila sampai tanggal 5, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu lagi sebut. Habis doa apa? Dengar suara daripada tiang tu, amin. Ada orang tu nak amin. Dia kali tengok. Kepala kelubungan kain tak nampak muka lagi. Angkat muka. Allah tumbang dia daun. Balik dia pingsan. Orang angkat dia tepi. Bangun tidur Rasulullah. Dia kata saya nampak Rasulullah. Tu sampai tak apa? Hakul yakin. Dia rasa lah, bukan nampak lagi dah. Rasa tu bau wangi Nabi mana? Nampak cahaya Nabi mana? Itu hakul yakin, peringkat paling tinggi dalam yakin. Ceritalah, kita mengaji bab syurga, duduk di ilmu yakin. Tahu dah syurga dah dari segi ilmu, yakin lah. Ada orang tidur mimpi masuk syurga. Datang ainul yakin. Nanti bila mati masuk syurga, hakul yakin. Rasa tu syurga tu. Paling kurang lepas pada kufur, ilmu yakin. Duduk di martabat ini. Jadi Allah SWT ala disebut tu, kita usahalah bagi dapat paling kurang naik sikit martabat daripada ilmu yakin, naik kepada ilmu yakin. Paling kurang bab Rasulullah, ulunlah salawat sampai dapat mimpi. Saya pergi salawat di Daman Zahra bab maulid, sama maulid, bulan maulid. Tiba-tiba ada satu orang makcik, dia antara orang kuat di surau tu, dia lah yang minta saya mai ke Daman Zahra ni buat maulid apa. Habis daripada Allah SWT maulid, makcik tanya soalan. Dia kata, ustaz, kalau orang tu dapat rezeki mimpi Rasulullah, apa alamatnya, apa kelebihannya? Saya kata, Allah, kalau orang tu dapat mimpi Rasulullah, untunglah dia, itu tanda dia dekat dengan Nabi, Tuhan sayang kat dia. Dan disebutlah kitab, orang yang mimpi Nabi ni alamat ahli syurga. Kalau dia ahli maksiat, Tuhan akan ubah dia ahli Quran. Kalau dia jahil, Tuhan akan buka dengan ilmu, dia akan jumpa guru dia mengaji. Kalau dia miskin, Tuhan akan bagi rezeki melimpah ruah kat dia. Hidup dia berkat kalau mimpi Rasulullah. Saya kata begitu. Dia senyum dia kata. Habis orang tu semua, dia kata, ustaz, makcik dah mimpi Rasulullah, rezeki dia alhamdulillah mimpi Rasulullah. Lepas tu saya marah dengan dia, macam mana makcik? Dia kata hari tu Tok Guru makcik bagi salawat. Makcik boleh dapat salawat tu. Tok kata salawat lah sampai dapat mimpi Nabi. Tidak boleh salawat tu lah. Hari tu lepas semua makcik salawat dia kena ingat ada sejadah. Mimpi Rasulullah, cuma mereka nampak muka lagi, macam nampak di kaki, bahaya kaki sampai ke pinggang tu. Tapi makcik tahu, makcik yakin semua yang tu Rasulullah. Sebab bukan macam orang biasa dia riba makcik. Tapi takdir ustaz, lepas pada tu makcik pergi umrah dia kata. Bila pergi umrah makcik tengah tawaf di Kaabah tu biasa. Sampai Maqam Ibrahim, tiba-tiba makcik nampak kaki orang, dua kaki orang yang pakai kasut tu lusuh ustaz. Lepas makcik dia tu makcik. Mari tak sebab orang tak boleh angkat kepala. Makcik rasa tiba-tiba dilengangkan antara makcik dengan dia depan tu. Macam orang ni semua tak ada. Tiba-tiba seakan-akan je. Makcik nak angkat kepala, makcik angkat pelan-pelan, tak gerun dia kata. Dia tengok, oh ustaz, orang yang macam nampak lagi makcik Rasulullah. Orang tengok sikit dia macam sikit. Bapak kuat salawat kepada Rasulullah. Dia orang lelaki yang orang perempuan yang Nabi Nabi. Orang perempuan mudah lagi Nabi Nabi. Sebelah ni, sebab hati orang perempuan lebih lembut. Kalau cerita pada Nabi orang perempuan lebih senang teriak, lelaki biasa. Dia kata, kat kening dia lain pala sikit tu lah. Perempuan nak teriak. Dia nak mimpi Nabi ni, amalan paling cepat sekali ialah rindu. Amalan hati dulu. Cuma dapat rindu tu kena salawat, dia kena bantu dengan mulut. Seperti Imam Syafi'i nak sembahyang zuhur, walaupun niat di hati, dia suruh sebut nak bantu hati. Usalli fardhu zuhri. Nak kuat hati kita. Jadi mimpi Nabi ni memang kita tahu mimpi Nabi ni bukan sembarangan. Dia kurniaan Tuhan kepada orang-orang pilihan. Tapi tak mesti kawan tu kena Tok Guru mimpi Rasulullah. Kadang-kadang orang biasa mimpi Rasulullah sebab hati dia betul dengan Nabi. Tok Guru tak mimpi Nabi ni, dia cerita kat orang. Tok Guru dia semua ni ilmu dia belagak dia orang dia kemas.
Tapi anak murid ni dia tak sombong apa. Cuma hati dia rindukan Nabi. Dengar Nabi yang teriak. Dengar Nabi yang teriak. Dan sekali Rasulullah. Dulu dia hadis tu Rasulullah Muhammad anak Nabi Quraisy dan Nasri kan. Seminggu ada seorang mimpi Nabi. Seminggu ada seorang mimpi Nabi. Macam dia pun di sana. Memang dia Nabi sedia. Duk disebut-sebut pasal Nabi. Sekali-sekali salawat, sekali-sekali qasidah, sekali-sekali puji Nabi. Dia nak mimpi Nabi ni kena rindu betul-betul dengan Nabi. Rindu yang sangat sampai tak mana. Rindu sampai tak kalau teringat ayat Malik itu ya Rasulullah, bila saya dapat tengok Tuhan ni, saya teringin nak tengok muka Tuhan macam mana hebat orang ni. Dia ada lagu tu. Ditambah pula dia duduk salawat sampai masa dia tidur malam tu rezeki mimpi Nabi. Siapa dapat mimpi Nabi SAW, itu alamat syurga, dijamin tempat untuk dia. Ada tempat dalam dia. Sebab disebut ulama, ahli neraka dia haramkan mimpi Rasulullah. Al-Ma'qad dia mimpi Rasulullah. Kalau dia mimpi Rasulullah, itu alamat ahli syurga. Sebab Nabi setengah daripada khazanah syurga. Kalau ahli neraka nak tengok syurga lagu mana? Kita pun tak sedang dia akan nanti ahli neraka tak boleh tengok di syurga. Jadi kalau orang tu boleh tengok syurga, kita nak tahu kata kita di syurga sudah akhirat, kan dia dah masuk. Boleh tengok syurga tu tahu dah kata di syurga. Sebab di neraka sebelum masuk lagi tu timah amal dia tak boleh tengok di syurga. Tahu dah syurga. Orang nampak dia tak nampak. Tak ada neraka. Bau dia tak ada bau. Syurga ni boleh dicium 500 tahun. Sebelum sampai 500 tahun dia dah bau dia pecah dah. Boleh cium dah. Ahli neraka tak bau. Bau nak nampak telah lagi. Sebab bau nak nampak kena tinggi lagi. Nampak tinggi lagi. Kalau bau tak boleh nampak lagi tak boleh. Maknanya ulama fikih itu orang boleh mimpi Rasulullah itu ahli syurga. Sebab Nabi setengah daripada khazanah syurga sallallahu alaihi wasallam. Batu kita pulut kalau dapat mimpi Rasulullah. Bahkan disebut oleh ulama, orang yang dapat mimpi Rasulullah ketika sakaratul maut pasti diizinkan oleh Tuhan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah jadi kita puluh paling kurang bab Nabi kita boleh dapat. Daripada ilmu yakin, tuan-tuan, daripada sebelum ni kena Nabi lah. Tapi kita nak cerita lagi, tuan-tuan duk pergi mengaji di masjid, cerita pasal Nabi lagi. Dapat dah ilmu yakin. Nabi ni memang ada. Dia sungguh hebat, dia mulia. Aku yakin sebab aku mengaji Ustaz kata pasal Nabi ni hebat. Dah dapat ilmu yakin. Puluh salawat sikit lagi, naik martabat ilmu yakin. Ish, untunglah sama dengan dia Rasulullah. Untung seuntung-untungnya. Tak ada yang lebih untung daripada itu. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan hadis sahih. Nabi kata nanti akan datang di akhir zaman ada sekelompok daripada umatku yang dia nak mimpi aku ni sampai tahap dia sanggup tebus dengan nyawa dan harta dia. Dia nak tengok. Nabi kata bersaksilah, mereka inilah orang-orang yang aku cinta kepada mereka. Dia punya nak mimpi Nabi sampai kalau kata bayar apa dia sanggup bayar begitu Rasulullah. Mana dia korban. Susah. Orang kata salawat banyak-banyak ni tak larat lu Ustaz. Saya tak larat. Saya memang nak jumpa Nabi. 1000 saya datang. Orang kata berat untuk orang tak cinta. Untuk saya 1000 tak ada masalah. Sebab saya nak jumpa Rasulullah. Untuk cinta. 1000 banyak Ustaz. 10 saja. 10 orang mimpi kucing. Nabi anak 10. Saya ingat Nabi tu kawan Muhammad. Mudah-mudahan lanang semua kita azam bisa cerita ni. Kita azam pakat-pakat kita. Mudah-mudahan Tuhan bagi kepada kita rezeki ni. Pendapat tu kalau ni'mat lah ya. Ada tu di pondok Persib tu. Dia tak cerita kat orang lah kali dia orang tahu. Kerak mimpi Rasulullah. Amalan dia salawat. Nak buat masak nasi salawat, lipat baju salawat, tangguh cucu salawat, sambil cakap sampah salawat. Mimpi Rasulullah kerak. Mimpi Rasulullah. Maknanya dia sebut Rasulullah teriak. Bukan dia bagus kata Nabi dia teriak. Hati dia tak lalu dengan Nabi tu. Kata Allah Rasulullah ni hebat. Tuan-tuan kalau mimpi Nabi ni, orang kalau boleh tengok tangan Rasulullah aja. Belum rupa ni, baru tangan Nabi ni. Siapa-siapa mimpi tengok tangan Nabi pun, dia bangun tengok, confirm saya kata ayat muka ni, ayat mata dia dah berlumur. Dia Nabi ni hamba dia lain. Tangan dia tu memanglah jari dia 5 macam kita. Tapi tangan itu orang kalau tengok mesti sebab. Tengok tangan itu kita akan sepok je. Sepok yang tak bukan kita menangis sepok je ni. Tak ada. Bila jadi tak boleh tahan lah. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia biasa. Sebab itulah sedar kadang-kadang kita boleh tengok Nabi lah yang tidak akhirat. Ulama kata orang kalau boleh tengok Nabi yang tidak akhirat, surga dia lupa. Dia lupa surga. Makna katanya
ni syurga, Nabi lepas ni dia pergi kat Nabi, dia lupa syurga. Dia lupa. Sampai Nabi kata, jom masuk syurga. Baru dia tanya, oh syurga. Dia terlupa tadi sebab tengok Rasulullah. Elok Nabi kita dalam sebut kitab Nabi SAW tu 70 kali ganda lebih elok daripada seluruh khazanah dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kalau tengok depan Nabi, mata jangan pedih. Tengok Nabi. Semua nak tengok lama tak berani. Dulu. Gerun. Orang hebat. Dulu. Yang kat kalau boleh Nabi kali ni dulu. Nabi orang hebat, dia gerun. Tapi kalau boleh tengok Nabi ni, dia mengamati. Sampai dalam sebut lagi hadis, sahabat-sahabat duduk dalam masjid, pakai berumur siapa di depan sekali. Sebab nak tengok paling dekat. Aku baru. Dan tahu yang paling dekat 4 orang. Itulah yang paling utama sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dengan Sayyidina Ali. Itu paling dekat sekali. Nabi akan beri tempat khas sekali. Yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar kalau di kalangan sahabat. Kalau di kalangan ahli keluarga Nabi, paling dekat sekali Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Dekat tak dekat, Nabi kalau jumpa Fatimah, Nabi akan cium dahi dia. Maka kata bertemu hidung Nabi dengan hidung Fatimah. Tu Nabi sayang dengan Fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi insyaallah. Tu cerita Pak Nabi tu. Sudah. Lagi semangat tak? Kali-kala dia kena pesan juga kan. Baru masuk. Sikit. Huraian sifat yang ke-11 sama artinya pendengar. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Wajib dia belajar, wajib dia yakin. Apa dia? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama, artinya pendengar. Wajib kita beriman di zat Allah ada satu sifat, nama dia sifat sama, sifat pendengar. Ada di zat Allah. Bila sebut ada, maknanya sifat tu wujudi ke amrun iktibari? Wujudi, bukan amrun iktibari. Sifat tu ada sungguh. Ada di mana? Di zat Allah Ta'ala. Ada. Itu satu sifat yang ada, ia sifat pada Allah Ta'ala. Kita wajib beriman sifat tu memang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Wajib kita beriman. Jadi gimana bila sifat tu? Dengan dialog, yakni dengan sifat sama itulah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada, ianya tidak tuli. Kita beriman dengan sifat sama yang ada di zat Ta'ala itulah Tuhan mendengar segala-galanya. Segala mana? Segala yang ada dia dengar. Dengar habis. Dan ianya tidak tuli. Bila dia ada mendengar, lawannya dia tidak tidak tuli. Firman Allah Ta'ala, mana kata yang pandai-pandai dengan Tuhan mendengar? Mana ada dalil tak? Ada. Mana? Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang mendengar, lagi pula yang melihat. Artinya ianya Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Dan makna mendengar itu ialah, apa makna mendengar tu? Nyata segala perkara yang ada dengan sama, artinya pendengar. Makna mendengar itu nyata habis segala benda. Tuhan dengar segala benda. Tak ada benda yang terhijab daripada Tuhan. Tiap-tiap barang yang ada, Tuhan mendengar semua. Kita mendengar juga. Sama tak dengan kita dengar Tuhan? Tak sama. Lagu mana tak sama? Kita mendengar barang yang boleh ditangkap oleh telinga. Telinga. Sebab Tuhan buat telinga. Tuhan mendengarkan telinga dengan sifat sama dia. Kita mendengar dengan telinga. Bila telinga, maknanya ada kekurangan. Ada macam mana? Kena derah, kena dekat, kena jelas. Kalau tidak tak dengar. Dan angin, keluar angin kena tu. Kalau angin kuat pergi belah tu, kawan tu cakap, angin tolak belah tu, dengar? Tak dengar. Cuba lihat kalau kemah, pasang kemah penuh DJ. Dan ni kan musim DJ. DJ, musim habis duit. Musim DJ. Kepada semua dijemput hadir meriahkan majlis apa semuanya, pasangan mempelai apa membati apa macam apa semua diumum, angin mencuk. Pergi belah kemah belah tu. Jadi kuat belah kemah tu. Kemah ni slow. Sebab kita mendengar barang yang ada suara, dan suara tu pula bertumpang di angin. Bila angin tolak pergi balik tu lah. Sebab suara kita tumpang di angin. Dan kena kuat, kena jelas. Kadang-kadang kuat tak jelas. Kuat wow dia. Cakap apa ustaz dia? Dia kuat tapi tak jelas. Jelas lain pula, kuat lain pula. Kuat ni
Oh, kata kuat. Jelas ni sepatah-sepatah. Saya nak balik. Bagus ustaz, lewat dah. Orang nak kau. Orang nak tu. Kuat balik. Kuat balik. Jelas balik. Tu sifat pendengar kita. Menggunakan telinga. Kita mendengar telinga. Tuhan mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan sifat samak pendengar. Bila sifat samak, tak perlu derah, tak perlu kuat, tak perlu jelas, tak perlu tumpangi. Apa dia ada, semuanya terbuka nyata dengan sifat pendengar Tuhan. Dia dengar dia. Lepas tu kalau kita doa lagi, Tuhan tahu tak? Tuhan ingat tak? Atau kita doa dulu. Kan? Kita doa dulu. Bawa tak dengar? Tuhan dengar. Sebab tu meroti. Satu hari Nabi kita SAW keluar daripada bilik dia. Kan bilik Nabi cantum Masjid Nabawi. Nabi keluar daripada bilik dia, Nabi masuk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi dengar sahabat berzikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kuat. Nabi fikir dia. Nabi kata, apakah kamu berzikir kepada Tuhan yang peka? Nabi kata, kamu berzikir kepada Tuhan yang peka, kamu berdarah hari ini. Nabi kata, sesungguhnya bukankah Tuhan itu maha mendengar? Maknanya tak punya darah-darah. Zikir seluruh pun Tuhan dengar. Tapi jangan salah faham. Bukan mau zikir kuat salah. Cuma pegangan dia salah. Dia faham takut Tuhan tak dengar. Dia berdarah. Illallah lah. Illallah dia berdarah tak Tuhan dengar. Zikir kuat tak salah. Sebab zikir kuat ni kadang-kadang membantu hati untuk khusyuk. Kuat salah. Jangan salah faham. Ni Wahabi dia pakai tadi ni lah. Jangan buat tahlil kuat-kuat apa semua ni. Nanti dia bengok. Nabi tak faham pasal apa ilat dia. Pasal dia hidup pegang. Dia takut Tuhan tak dengar. Itu yang salah. Zikir kuat tak salah. Sebab kadang-kadang kena berderah. Cakap dulu tak dengar kan. Kita pun. Hello. Dia ambil beg mak tak dengar kan. Hello. Dia ambil ni. Dia dengar. Dia dengar dah. Tapi dia tak heran. Lagi dia buat. Tak dengar. Awak dengar kan. Itu. Kita tanya. Kita tanya dia dengar ke tak tu. Adakah kita tak tahu dia dengar? Dengar di mana maksud dia? Dengar di ambil perhati dah. Aku cakap itu maksud dia. Serupalah kita berderah. Bukan maksud kita dia zikir seluruh tak dengar. Tapi ni nak bagi hati ni ambil fikir. Boleh benar macam mana ni kita berderah. Allah nak bagi dengar. Buka lagu kuat boleh. Tak zikir kuat tak boleh. Berderah nak bagi dengar. Rupalah dia cakap dia nak dengar lah. Dia tahu dengar. Kalau dia tak marah. Kalau tak dengar dia tak marah. Dia marah. Hello bebek mak Zah sekali. Hello, baby bawa Mazat, 2 kali ya. Apakah kan kau dah? Awak cakap ni ambil beg nampak dia beli beg. Dia tahan tak dengar awak cakap lagi. Ya, bukan tak dengar. Han tak ambil perhati ke yang han dengar tadi. Itu maksudnya. Tu zikir kuat nak bagi hati dengar. Hati faham apa dia cakap. Jadi zikir kuat salah. Yang salah dia pegang tadi takut Tuhan tak dengar. Maka Allah SWT inilah dalil kata Allah Ta'ala itu maha mendengar. Bila semua orang mendengar, cakap seluruh pun dia dengar. Ya Allah, ya Tuhanku, berdosaku. Tak jelas tak apa. Kalau orang tak faham lah. Kalau orang tak faham lah, cakap dulu. Ya Allah, berdosaku. Orang rasa tu kan. Kalau orang cuba lagu tu, kata pergi McDonald, KFC ke pergi order. Ini yang nak betul lah. Kau tak faham apa tau. Kau cakap dia elok aku kerja ada pagi tadi dia. Aku tengok ramai belakang dia order tu. Cakap dia elok. Manusia tak faham dah. Sebab manusia perlu kuat, perlu jelas dan tak dikacau oleh angin. Sebab suara menumpang ni. Itu syarat dia. Sebab tu Tuhan buat telinga ni. Kalau lah telinga suara ni tak menumpang di angin ni, kita tak faham. Kalau suara tak menumpang di angin, Tuhan tak payah buat ni. Tuhan buat lubang je. Buat lubang telinga ni. Pasal apa buat ni? Nak tadak. Supaya angin bila masuk. Tak suruh. Tuhan buat ni tak supaya seru lah. Dia buat je kan. Nak terima dia punya pancaran tu. Ni buat ni nak terima. Kalau tidak dia buat lubang sudah. Tapi dia buat ni nak bagi tahan. Lepas tu dia bila kita orang cakap tengok. Bila orang cakap kita tak dengar, kita buat dia lah pondang. Ni dah kita buat apa? Kita tambah lagi. Dah ni saya nak bahan apa memang dah berubah ke dia. Ni tambah lagi ni. Dia. Macam apa ni? Tak cukup. Kadang-kadang kuat banyak suara ke apa memang tak dengar. Kita tambah lagi. Garaj tambah ni. Tak dengar tambah 2.
Pasal manusia dia berdengar benda yang kuat, benda jelas, dan suara menumpang kepada angin. Bila angin pergi belah lain tak ingat, kita kena tanda supaya dia dapat tangkap dia punya suara tu. Itu beza dengan Tuhan. Dia mendengar dengan sifat sama, dia bukan dengan telinga. Maka tiap-tiap barang yang wujud dia dengar semuanya, seluruh ke derat ke apa semua dia dengar. Itu kita beriman. Wala Allahumma salli ala Muhammad. Mula dia kata, dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama, artinya dengan pendengar Allah Ta'ala. Sama ada perkara itu suara dan lainnya lain daripada suara. Semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama itu. Ianya tidak tuli. Suara lain, kenapa dia kata bukan tak dengar suara, dengar lain. Sebab bukan benda semua yang kita dengar suara. Kadang-kadang bunyi tak kira suara. Kereta betul. Kita sebut bunyi ke suara? Bunyi lain pula. Kau suara. Bunyi betul. Suara siapa tu? Orang sebut suara siapa? Orang sebut bunyi. Bunyi pun dengar. Dan lain daripada bunyi, semua dia dengar. Makna dia apa? Ni faham. Ulama tauhid, ulama usul dia bahas sikit. Kalau kita manusia, kita hanya dengar benda yang berbunyi dan bersuara dan syarat dia kena kuat. Tak. Akidah kita. Untuk manusia, untuk makhluk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia mendengar bukan sekadar suara, bukan sekadar bunyi, bahkan tiap-tiap barang yang ada. Benda ada pun dia dengar walaupun tak suara. Tak kira. Ni benar ni. Kalau ada ayam, ada ayam. Betul. Ni ada. Jadi dengar ni, saya dengar sebab ada bunyi. Baik, kalau dia bunyi, saya dengar tak bunyi dia. Allah Ta'ala, akidah kita di Sunnah wal Jamaah, berkhilaf ulama saya bahas ini. Allah Ta'ala mendengar bukan sekadar bersuara yang bersuara yang bunyi. Benda ada Tuhan dengar ni. Tuhan dengar botol ni. Kita dengar tak botol ni? Botol ni ada. Tapi tak dengar. Kecuali dia berbunyi. Tapi Tuhan, dia dengar bunyi botol kalau kita goncang. Dan diri botol ni sendiri dia dengar. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu dah ilmu dia. Dia mendengar tiap-tiap barang yang ada walaupun tak bersuara dan tak berbunyi. Itu beza pendengar kita dengan pendengar Tuhan. Baik, di sini berkhilaf ulama. Ahli ulama usul berkhilaf. Berkhilaf mana? Baik, saya cerita sekejap dua pendapat. Pendapat pertama kata Tuhan mendengar tiap-tiap yang bersuara dan berbunyi walaupun seluruh Tuhan dengar. Tapi dia dengar suara hak bunyi je. Syarat dia benar kena bersuara lah. Tak ada suara nak dengar apa dah. Syarat dia bersuara bunyi. Walaupun suara dan bunyi itu seluruh tak jelas dia dengar. Pendapat yang kedua kata Tuhan mendengar walaupun bukan benda suara, benda huruf. Asal benda tu ada dia dengar. Benda ni dah lah dia dengar. Dia dengar. Jadi dia dengar. Tasbih dia dengar. Saya dia dengar walaupun tak suara dia dengar. Itu pendapat kedua. Dan ulama-ulama cenderung pendapat kedua. Dia dengar semua walaupun tak suara dan tak huruf. Itu saya sebut siap. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Pelik Ustaz. Pelik apa memang tak sama dengan kita. Dia nak pergi sama dengan dia. Kita nak ba'dah Tuhan ni mukhalafatu ta'ala adalah hawadis. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kita sendiri pun dalam bab melihat kita jadi lupa. Kita melihat ni syarat dia benda berwarna. Kalau tak warna nak nampak mana? Cuba tengok. Angin kita nampak angin. Kita nampak angin. Kita tak nampak. Kita cuma nampak kesan-kesan angin. Pokok goyang angin kan. Diri angin kita nampak tak? Padahal angin tu ada. Sebab apa tak nampak? Sebab tak berwarna tengok. Sifat lihat kita pun ada syarat-syarat kena berwarna, kena apa. Tuhan tiap-tiap benda dia nampak walaupun tak berwarna. Sebab dia bukan melihat dengan mata. Kalau mata dia kena tengok dengan warna. Tuhan yang melihat dengan sifat basar dia, bukan dengan mata macam kita. Telinga dia nak dengar, dia kena bersuara, kena menumpang di angin. Angin main tolak main baru dia dapat tangkap. Tuhan bukan dengar dengan telinga. Dia mendengar dengan sifat sama. Tiap-tiap barang yang ada dia dengar. Nampak? Itu akidah kita Ahlussunnah. Begitu huraian dia. Dan dalil atas ada sifat sama, dia tidak tuli itu. Dalil akal. Mana dalil akal Tuhan tu mendengar tak pekak? Ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Macam mana? Jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala, kalaulah Tuhan tak ada sifat sama, tidak dia ada sifat mendengar, jadi mana? Nescaya Allah ia tuli. Tentulah Tuhan pekak. Dan jika ia tuli, kalaulah Tuhan tu pekak,
nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Kalau Tuhan pekak, jadi kurang tak Tuhan? Jadi kurang, tak mendengar. Makhluk boleh mendengar, Tuhan tak boleh mendengar. Jadi kekurangan. Lepas tu, dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Kalaulah Tuhan ada penyakit, dia berhajat kepada menyembuhkan. Lepas tu jadi mana? Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Siapa? Kalau ada yang lain, mana kata kau Tuhan? Begitu. Dan itulah tidak ada. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sendiri sembuhkan diri dia, kalau kita nak faham, okey, tak apa, dia pekak tu kekurangan atau penyakit ada di Tuhan. Okey, siapa boleh sembuhkan penyakit kekurangan tu? Kalau ada hal lain, maka hal lain Tuhan. Sebab dia boleh sembuh pada Tuhan. Tapi kalau ada hal lain, dia sendiri yang sembuhkan diri dia, tetap kurang. Macam apa? Sebab tadi penyakit boleh hinggap kat dia. Macam mana Tuhan boleh disakiti? Lemahlah Tuhan tu. Begitu dia ujar kepada kita. Dan iaitu mustahil. Pasal apa? Kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Tak, itu mustahil. Sebab apa? Itu membawa kepada kita faham makhluk lebih kuasa kat Tuhan. Penyakit lebih kuasa, tapi hinggap dia Allah Ta'ala pula. Gitu. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Kalaulah Tuhan tu lemah, tentulah tak jadi alam ni kalau Tuhan lemah. Dan iaitu batil dan benda itu salah, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, nampak dengan mata kepala. Itu dalil dari Tuhan tak bersifat lemah, iaitu pekak. Mustahil dia ada sifat kekurangan lemah, pekak. Orang kata, apa kena mengenal Ustaz? Tuhan buat dengan kudrat, Tuhan mendengar dengan sifat sama. Apa kena mengenal bila dia pekak tadi buat alam? Tak. Bukan nak faham itu. Nak faham bila Tuhan kurang, Tuhan lemah, dia Tuhan ke? Bila dia bukan Tuhan, nak buat makhluk tu ke mana? Makna dia kalau begitu, kalau makhluk sudah ada, makna dia bukan lemah. Bila dia bukan lemah, dia sempurna, makna dia itu Tuhan. Itu dari dia. Sebab tu kita mengenali 20 sifat ni, dia panggil sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tak boleh tak ada satu pun sifat ni kat dia. Kalau tak ada salah satu daripada 20 sifat ni, luput ketuhanan dia, tak layak di Tuhan. Tu bahasa kita. Kalau orang kata kita, Allah Ta'ala ni sifat dia kita mengaji 20 ni. Awak, Tuhan ni ada 20 sifat je ke? Ada orang tanya kita, Tuhan ni ada 20 sifat je ke? Orang tanya kita, banyak sifat Tuhan tak terbilang. Hak 99 tu, hak tu dia habaq dalam Quran. Hak dia tak habaq, banyak ni sifat dia. Orang buat tanya kita, kalau sifat Tuhan lebih daripada 20, pasti orang mengaji 20 je. Ni sekat-sekat dia tak? Nampak wahabi pandai, kita pula baru mengaji. Sungguh kok saya silap ikut Ustaz tu kat kamu Tanjung. Bangsa. Allahumma salli ala Muhammad, cepat berubah tu. Aku sebenarnya tak penat ni. Bukan begitu. Ulama faham tak? Sebab tu disebut lagi tak? Kerana sifat Tuhan terlampau banyak, jangan kita mengaji semua kami. Dan ada yang tak ada ilmu, kita tak ada Quran, yang Tuhan sifat dalam kita zabur dulu. Kita cari zabur Taurat dulu. Habis itu, yang 20 sifat ini wajib diketahui. Yang lain tak wajib kita ketahui sebab terlampau banyak. Ulama kata sifat Tuhan ni sebanyak nafas manusia. Nafas makhluk ni himpun semua. Daripada awal dia nafas sampai dia mati, himpun semua nafas. Banyak itulah nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tak terjangkau di akal kita banyak. Tapi yang wajib kita ketahui 20. Bukan 20 ni dia sifat Tuhan. Al-Ghafur, Asyakur, Al-Apa, Asma Usulullah berlambak lagi. Kalau nak bubuh 20 sifat ni pun orang tak ngaji. Bubuh banyak tu, ustaz-ustaz tak ngaji. Banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Sumpahlah, tuan-tuan, Rasul ni 25 je lah. Beribu-ribu. Tetapi yang wajib diketahui 25. Pasal apa? Pasal 25 disebut dalam Quran. Sumpahlah, sifat Tuhan banyak. Tetapi yang disebut dalam Quran yang wajib kita ketahui 20. Dan ini syarat-syarat ketuhanan. Bagi apa syarat ketuhanan? Siapa tak ada, walau satu tak layak di Tuhan. Bila kita mengaji 20 sifat ni, sifat ketuhanan, kita beriman bahawa yang ada 20 sifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala. Lain daripada Tuhan tak ada sifat. Begitu nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dulu, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar disebut dalam kitab
Sayyidina Umar ni dia duduk seorang dia, tak teriak, gelak. Dua tu. Sampai sahabat-sahabat kata, awak Umar ni di mana dah, sak teriak, sak gelak. Kita pun tengok seorang teriak tak bagi, kok dia sedih dah apa? Gelak dia macam. Gelak orang tua ni. Siapa ni? Dia kata nak kena buat hospital lah. Adalah benda dia teringat. Akhirnya orang tanya dia, wahai Umar, apa yang hang gelak bila ada orang tua? Apa yang hang nangis? Kami heran. Ada cerita pengalaman. Mula-mula ada nangis tu dia kata, dulu zaman jahiliyah yang peristiwa, walaupun ada khilaf tentang benda ni, wallahu alam, tentang yang dia bunuh anak dia zaman jahiliyah. Dia tak tahu kan, hukum belum, dia belum beriman lagi dia bunuh anak perempuan dia. Sebab dulu orang Arab anak perempuan dia agak aib. Sebab orang perempuan ni dulu tak ada apa-apa, didagangkan, dibenarkan tidur dengan siapa, dijual boleh bawa sendiri, dapat duit. Laki mana tidur dengan anak dia, bayar duit kat dia, jadi jual. Jadi dia tak mau, jadi keaiban bagi dia, dia bunuh anak dia. Sebelum Islam, zaman jahiliyah dia tak dosa, tak masuk Islam lagi. Jadi Allah SWT hati yang menangis. Bila dia teringat, dia kata aku menangis. Dia kata aku sebab benda tu. Hak gelap. Dia kata gelap satu benda lah. Dia kata zaman jahiliyah dulu, dia kata tanah Mekah ni kemarau teruk. Bila kemarau teruk, aku pun pergilah mengadu kat Tuhan. Tuhan dia buat lah tu. Tuhan tu buat aku rumah. Dia buat aku rumah, susun elok, besar. Sapu pula minyak zaitun, kilat elok. Kali dia macam orang perempuan ni macam. Dia kata aku pun mengadu. Aku mengadu, beritalah Tuhan, kemarau ni lena ke. Betul lah hujan. Cara faham dia lagu tu lah. Dia tak mengaji, dia tak emat Islam. Dia faham Tuhan lagu tu. Betul lah hujan, kami tunggu dah. Tak apa. Duduk dah 3 bulan, tak tahu hujan apa. Pergi lagi. Tuhan, ni mati habis kambing apa semua mati habis ni. Lencok apa tak nak buat lagi. Tolong Zah, betul hujan ni teruk dah kami ni. Satu orang ni tak balik-balik pula. 2-3 bulan balik pula. Dia kata dengar aku pun pokok-pokok mati, kebun melingkup. Bila dia kata aku mengadu, ngadu tengok Tuhan tak dengar. Aku dia kata aku lapang, aku tokok dia sikit. Aku tokok dia sikit, buat benda ke rumah. Tuhan tu buat benda ke rumah. Aku tweet sikit, sedap tak aku tweet lagi. Hilang pohon Tuhan. Dia kata aku teringat. Dia kata nak tulah jangan bodoh. Dia kata itulah. Mana Tuhan tu boleh ada kekurangan kalau begitu. Tu kita bila mengaji pada Allah, kita faham Allah Ta'ala tu bukan seperti itu. Saya sebutlah pada kita dulu, kita nafikan Ta'ala ni, dia kata la ilallah. Saya sebut itu lah. Kita nafikan la ilallah ni, kita bukan menafikan batu berhala tu bukan Tuhan, patung tu bukan Tuhan, apa dewa tu bukan Tuhan. Kita bukan nafikan tu. Sebab tu memang bukan Tuhan dah. Tu pergi dia elok. Kalau kita nafi yang tu, ulama-ulama tauhid kata itu dia panggil sebagai syahadah kadhibah, penyaksian yang palsu. Apa makna la ilaha illallah?